Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel. Kita bertemu lagi dalam satu lagi rancangan ataupun satu lagi segmen yang diminati ramai. Bersama saya lagi DJ kesayangan anda, Fiknas, iaitu penyampai-penyampai cerita-cerita seram, iaitu penyampai kisah-kisah seram yang diminati oleh para pendengar semua. Untuk malam ini saya ingin menceritakan tentang misteri tanah perkuburan. Untuk misteri tanah perkuburan pada malam ini, kisah ini terjadi di tanah perkuburan, perkara-perkara yang pelik ataupun perkara-perkara yang mistik yang berlaku di dalam cerita ini yang saya akan sampaikan sekejap lagi. Sebelum itu, saya nak disclaimer awal dahulu. Siapa yang ada penyakit-penyakit kronik ataupun penyakit-penyakit yang boleh membahayakan diri anda, saya harap anda ambil langkah lain untuk menonton, kerana dalam video ini ada pelbagai elemen-elemen seram ataupun elemen-elemen yang boleh memeranjatkan diri anda. Anggaplah semua ini hanya sekadar hiburan sahaja. Jangan mudah taksub dengan apa yang telah disampaikan, dan yang tauladan kita simpan, yang syirik jangan dicari. Sebelum itu, sebelum kita lanjut ke cerita yang pertama, mari kita mulakan dengan bacaan doa. Let's roll it. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Alhamdulillah, doa pun selesai sudah dibaca. Untuk kisah yang pertama ini, kisah ini terjadi di salah satu followers saya yang menghantarkan cerita ini kepada saya melalui Instagram yang bernama Nizam. Dia kata, Assalamualaikum Fiknas, saya Nizam, berumur 40 tahun, berasal daripada Kulai Johor. Kisah ini terjadi kepada saya ketika saya ingin mengebumikan untuk menanam ataupun untuk kebumikan jenazah ketika waktu malam. Saya ni duduk di kampung, dan dia kata orang kampung ni jikalau ada orang meninggal pada waktu petang atau waktu malam hari itu juga dia akan uruskan, kerana dia tak nak jenazah itu tersiksa. Dan pada malam tu saya dengar orang kampung pergi ke tanah perkuburan untuk menggali liang lahat. Sedang kami menggali liang lahat, kami bertiga terdengar suara tangisan. Ketika itu kami antara tiga, kami saling pandang di antara satu sama lain, dan kami pun menghiraukan suara tersebut. Kami teruskan kerja kami untuk menggali liang lahat, kerana jenazah ingin kebumikan pada malam hari ini. Dan apabila kami biarkan suara itu makin lama makin jauh. Dan saya berpegang pada kata-kata orang tua. Dia kata kalau benda itu, suara itu makin lama makin dekat, dia jauh. Kalau suara itu makin jauh, menandakan dia dekat pada kita. Dan bila saya dengar makin lama makin jauh, tiba-tiba kawan saya pun tegur pada saya, Zam, aku rasa lain macam Azam. Aku rasa ada benda nak jadi ni. Lepas tu Izam pun kata pada kawan, tak ada apalah, kau ni fikir bukan-bukanlah, kita nak uruskan jenazah malam ni, kalilah cepat. Alah, biasalah tu. Lepas tu bila diorang sedang gali liang lahat, orang kata gali liang lahat tu, mereka terdengar seolah-olah bunyi melompat. Tang, 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 tang. Macam dekat tanah bunyi. Bila diorang terdengar, diorang tiga-tiga diam. Tiga-tiga mendiamkan diri dan saling pandang antara satu sama lain. Dan seorang itu membaca ayatul kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Dia membaca ayatul kursi, dan bila baca sahaja, tiba-tiba bunyi itu diam, berhenti seketika. Apabila diorang teruskan dan jenazah sampai pada malam tersebut, sampai diorang pun kebumikan jenazah dan tahlilkan, bacakan
orang kata apa ni, kalau dekat kubur tu orang panggil talqin, dan dah habis talqin, diorang pun baliklah, dan yang tinggal hanyalah Nizam untuk membersihkan keadaan kubur tersebut. Dan dia tinggal 3 orang. Tiga orang tu tinggal di tanah perkuburan, ingin mengemas di sekeliling tanah perkuburan yang dikebumikan tadi. Mereka terdengar sekali lagi bunyi tangisan tersebut, seolah-olah bunyi tangisan itu di dalam kesedihan. Bila diorang terdengar lagi sekali, diorang pandang di antara satu sama lain. Dan apabila diorang toleh sahaja ke arah belakang, alangkah terperanjatnya, diorang ternampak makhluk berbungkus seperti makhluk gula-gula yang sedang berdiri di balik pohon tersebut. Dekat belakang tanah perkuburan, kubur yang sedang berdiri, sedang kemas ini, betul-betul berdekatan dengan satu pohon, iaitu pohon kemboja. Dia ternampak sosok makhluk gula-gula itu sedang berdiri di pohon kemboja tersebut. Alangkah terperanjatnya, mereka pun meninggalkan tempat itu serta-merta dan terus keluar daripada tanah perkuburan. Dan alangkah peliknya, apabila diorang nak keluar daripada tanah perkuburan tersebut, diorang tidak jumpa jalan keluar. Sedangkan pintu untuk keluar daripada tanah perkuburan itu sangatlah dekat dan tidak jauh daripada tapak perkuburan tersebut. Dan apabila diorang keluar, apabila diorang nak cuba keluar, diorang tak nampak pintu keluar kat mana. Diorang cuba, diorang menampak makhluk tu makin lama makin dekat. Kejap dekat pohon kemboja, kejap dekat tanah perkuburan, kejap dekat sini, kejap dekat sini. Dan yang seorang tu pun azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila salah seorang kawan dia pun azan, yang lagi 2 orang ni termasuk Nizam pun membacalah surah Al-Fatihah sambil pejamkan mata. Dan apabila diorang cuba cakap, buka mata. Apabila dia buka saja mata, tidak ada apa-apa yang pelik berlaku dan tidak nampak lagi makhluk gula-gula itu berdiri. Dan apabila diorang toleh ke belakang, alangkah peliknya, pintu keluar berada di belakang dia. Itu yang menjadi tanya. Tadi kenapa tak ada pula? Tak jumpa jalan keluar, sedangkan pintu keluar dekat situ je. Dan apabila dia balik ke rumah, dan besok pagi itu, 3 kawan dia termasuk Nizam demam panas. Dan apabila mak dia bawa dia pergi jumpa salah seorang ustaz dekat ujung kampung, ustaz kata, benda itu nak bergurau dengan kamu semua. Dia saja nak gurau dan tengok macam mana. Dan apabila lepas tu ustaz tu bagi air tawar apa semua, dan dia pun beransur pulih sehingga hari ini tidak apa-apa kejadian yang menghantui diri dia. Dan dia berpesan kepada semua para penonton dan para pendengar Fitnah Studios. Dia kata, kalau kita pergi ke kubur, hormatilah. Dan janganlah sesekali mulut kita ni cabul ataupun kita mengata macam-macam. Jangan kita cakap besar di tapak tanah perkuburan, kerana kalau kita cakap besar, kita tak akan keluar daripada kawasan tersebut. Itulah pesanan daripada Nizam ataupun Zam, daripada salah follower saya daripada Perak. Dan itulah untuk cerita yang pertama. Sekian, terima kasih. Dan untuk cerita yang pertama ini, kita banyak pengajaran kita boleh ambil. Kerana kita jangan cakap besar dekat kubur. Sebab dekat kubur ni kita tak tahu, mungkin kita tak nampak roh-roh dia yang bergentayangan dekat situ. Kita pun main cakap, aku tak takut lah, kalau aku jumpa dia ni, aku tumbuk lah, aku ludah lah, aku smackdown lah. Sebab bila kita cakap macam tu, benda-benda dekat kubur ni dah kita cabar. Kau cakap besar, kau tunggu. Dan apabila kita cakap kita nak keluar, kita tak jumpa jalan keluar. Macam mana takkan kita nak duduk situ sampai subuh? Subuh belum tentu kita keluar lagi. Itulah pesanan dia, yang saya tambah lah. Yang tadi itu je dia kata, itu saya tambah. Itulah untuk kisah yang pertama. Dan sebelum kita lanjut ke cerita yang kedua, saya nak beritahu kepada semua, jangan lupa subscribe, like and share video ini, dan komen. Tak apa, komen je apa-apa. Video saya ni kurang, suara kurang dengar lah bang, jump scare kurang lah, komen. Saya akan ubah, minta maaf, saya akan ubah video ni. Dan sebelum kita lanjut ke cerita yang kedua, jangan lupa subscribe, like and share. Sekali lagi saya ulang, like and share, dan hit bell notification supaya anda tak terlepas video-video yang akan datang. Dan jangan lupa sebarkan video saya
suruh kawan-kawan subscribe channel saya. Jangan lupa hit bell notification, like video saya semua. Sampai 5k subscriber saya akan buat giveaway kepada anda. Jangan rugi, tak rugi pun kan. Dapat giveaway, mana tahu anda menang. Dah, itulah untuk cerita yang pertama. Mari kita lanjut ke cerita yang kedua. Okey, untuk kisah yang kedua ini, kisah ini terjadi kepada ayah saya sendiri. Kerana kisah pada malam ini tajuk ialah misteri tanah perkuburan. Ayah saya pernah menceritakan kepada saya, dia ketika waktu dia muda, dia pernah mengalami satu kejadian yang misteri ataupun mistik. Ketika dia sedang membantu orang kata mak saudaranya ingin pindah ke mana saya pun tak ingat, dia nak pindah ke satu kawasan ni, dan dia minta tolong ayah saya. Ayah saya ni pun tolonglah dia sampai daripada tengah hari bawa ke petang bawa ke malam. Dah bila dah malam tu kita akan rasa lapar. Ayah saya pun minta lah duit, kata nak makan nasi sebab malam-malam kita tak boleh makan benda-benda yang berminyak, kita boleh makan nasi kan. Kalau orang yang ada gastrik fahamlah, sebab kita kena makan nasi. Kalau makan benda ni angin gulung kan. Dia pun minta duit, dia pergi makan ke kedai bawah tu sekali. Sebab jalan turun rumah dia dekat sini. Okey, jalan dia menurun bukit, lepas tu belok sebelah kanan, belok sebelah kiri, baru kedai makan. Jauh lah, rumah dia jauh daripada kedai makan. Ayah saya pun turun sampai kedai makan, dah duduk lepak, dah bedal nasi apa semua, dah bedal rokok. Dan ketika waktu balik, inilah kejadian yang misteri yang berlaku kepada ayah saya. Waktu dia balik, dekat laluan kat tengah-tengah tu tak ada apa-apa pun, tak ada lorong, tak ada apa. Waktu diorang tengah berjalan, diorang pun cerita-cerita lah, weh ni awet dulu tak panggil apa ni cantik apa, dulu panggil jambu lah. Tiba-tiba ayah saya sedang borak-borak apa, tiba-tiba ada dua wanita yang berdiri di depan ayah dan kawan ayah saya. Ayah saya pun terperanjat. Dia kata, mana datang ni? Dan bila dia seorang tu, seingat saya dia berpakaian baju kuning, tudung kuning, serba kuning dengan payung dia pun kuning, dan seorang lagi pakai baju warna merah hati, tudung dia warna merah, payung dia pun warna merah. Dan apabila macam tu, kawan ayah saya ni pun tegur, "Weh, jambu lah." Tiba-tiba kepalanya berpusing 360 darjah. Kepala ini boleh ke belakang. Dan apabila ayah saya tengok sahaja kepala dia berpusing 360 darjah, ayah saya tidak sedarkan diri. Dan ayah saya pun ikut je lah benda tu, ikut je makhluk tu. Tiba-tiba ayah saya tersedar, seolah-olah ayah saya dipekau oleh makhluk tersebut. Bila ayah saya tersedar ketika terpijak batu nisan budak yang tajam tu. Betul-betul ayah saya berada di tengah-tengah tanah perkuburan. Iaitu kejadian ini berlaku di tanah perkuburan Paya Jaras. Bila ayah saya, kaki dia tercucuk di tanah perkuburan tu, ayah saya pun terperanjat. Dia kata, Allahu Akbar. Dia bila dia tengok, dia tengok semua putih saja. Dia bila dia tengok, ini batu nisan ni. Dan ayah saya kan ada kawan dia. Kawan dia pun sedang syok berjalan. Ayah saya tarik dia, ayah saya lempang dia. Dia pun tersedar, kita kat mana ni? Lepas tu bila ayah saya kata, kau tenang. Dia pun baca surah Al-Fatihah apa semua. Ayah saya pun baca apa-apa semua. Baca semua, pasang okok sebatang. Dan perlahan-lahan keluar daripada tanah perkuburan. Bayangkan, tanah perkuburan itu sebesar sebesar kawasan flat yang besar gila. Anda berada kat tengah-tengah, macam mana nak keluar? Apakah perasaan? Mesti ada perasaan takut. Dan ayah saya pun keluar apa semua sampai rumah. Dan besok dan pada malam tersebut, ayah saya dengan kawan ayah saya demam. Dan apabila kawan ayah saya nak tidur, saya panggil nama Man lah, Cik Man. Cik Man tu, bila dia nak tidur, dia ternampak wajah perempuan yang baju kuning tadi datang dekat muka dia. Macam dia nak tidur, datang. Dia jadi takut. Dan dia beritahu saya, aku tak boleh tidur lah, benda ni kacau aku. Dan apabila ayah saya kata, jom kita ambil uduk. Kita ambil uduk, masih dah rasa dah diri dah demam ni, ambil uduk apa semua, baca apa semua, buka ayat-ayat kursi Al-Quran dan tingkap tutup.
tidur. Dan besok ayah saya, orang kata sebab malam tu tak balik rumah nenek, ayah saya tak balik rumah nenek saya, dan dia balik rumah kawan tu, besok dia balik, dan ayah saya demam panas, dan bawa pergi jumpa salah seorang orang tukang ubat. Orang tu pun dah meninggal dunia. Dan dia kata pada nenek saya, dia kata, anak kau ni kena hantu kubur. Anak kau ni kena hantu kubur. Kalau anak kau ikut benda ni, anak kau mesti hilang. Lepas tu dalam seminggu macam tu ayah saya kena demam panas. Lepas tu dah habis apa semua, dah bagi air, dah ubatkan apa semua dalam seminggu tu, alhamdulillah kembali reda. Cuma kawan ayah saya saja yang lambat pulih, sebab dia bila dia nak tidur, muka wanita yang kepalanya pusing 360 darjah tu datang ke muka dia. Kalau dia nak tidur, benda tu mesti datang, menghantui diri dia. Dan itulah untuk kisah yang kedua. Saya harap anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang saya sampaikan, dan jangan anggaplah semua ini hanya sekadar hiburan sahaja. Jangan mudah taksub dengan apa yang telah disampaikan, seperti menonton cerita-cerita seram. Dan akhir sekali, sebelum kita menutup tirai Fitnah Studios, saya ingin nasihatkan kepada anda semua. Sekarang ini kes, hari ini kes 9,000, dan kita kena jaga penjarakan social distancing, sentiasa pakai mask, basuh tangan, hand sanitizer, dan jangan biarkan diri anda diselubungi misteri. Kita jumpa pada minggu depan setiap hari Khamis malam Jumaat di Fitnah Studios. I see you when I see you. See you for the next video.